Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf saya delay dan rambut saya agak besar sebab saya baru lepas jogging tadi hari ni. Okay. So, hari ni kita menjawab berkenaan kenapa bila kembung saja jantung kita tu dia jadi laju. Okay. Ini antara persoalan yang menyebabkan ramai di kalangan family MBB ni memang satu perkara yang sangat menakutkan lah. Ada yang ingat jadi masalah jantung, lepas tu dia pergi check dekat hospital, semua keadaan normal sahaja, tak ada masalah. ECG okey, buat C-reactive protein okey, fibrin okey, semua okey lah. Yang bacaan Andra menunjukkan kata nak berlakunya masalah jantung, semua okey. Lepas tu dia balik confused lah. Saya kata pergi dekat gastro, kata masalah gastritis. Tapi kalau pergi dekat kardio pula, kata ada masalah sikit, masalah jantung pula ni. Ini confusing. So hari ni kita menjawab berkenaan persoalan inilah. Okey. Sepatutnya mukadimah ni Dr. Ed buka, tapi Dr. Ed pula tadi dia masuk, lepas tu dia hilang. Kemungkinan sekali dia masuk balik. Okey, so kita dekat ada sini ada Tuan Razman Zainal. Assalamualaikum Tuan Razman, Tuan Yok Gobin dan Tuan Shah. Okey, baik. Waalaikumsalam Cik Ana. Okey. So dalam topik ni saya rasa ni sampai conclusion dah ni. Tak syok, tak ada mukadimah. Okey, baik. So permulaan untuk nak tahu kenapa bila kita kembung saja jadi bila berangin saja dia jadi heart palpitation ataupun nak jadi satu benda dipanggil sebagai ectopic heartbeat. Heart palpitation. Heart palpitation ni maksud dia kita punya jadi degupan jantung tu makin laju, dia palpitate. Okey. Satu lagi dia panggil ectopic heartbeat. Bermaksud kita jantung tu dia ada macam skip a beat. Dia kata macam antara degupan jantung ni dia ada satu extra kat tengah. Ini ectopic heartbeat. Satu lagi heart palpitation laju. Okey. So benda dia ni mudah sangat. Okey. Lah baru masuk. Okey, memang baru kita pun baru start Tuan Farhan. Okey. Bab ni dia ada kaitan dengan vagus nerve, saraf vagus. Apa itu saraf vagus? Saraf vagus ni antara dia kata major kita punya nerve yang kontrol kita semua, hampir semua pergerakan yang secara autonomik lah, secara automatik ni. Contoh macam kita punya degupan jantung, benda-benda automatik lah. Degupan jantung, dan kita punya sistem digestion, sistem penghadaman. Ya. Assalamualaikum Dr. Ed. Dr. Ed kelam ya. Okey. Sistem penghadapan kita. Okey. Internet okey Dr. Ed? Okey. Okey, baik. Tiba-tiba hilang mak tadi. Okey, baik. Assalamualaikum Dr. Adrian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. So, apa kita sebenarnya mukadimah hari ni kita nak bagi Dr. Ed buka. So, Dr. Ed buka sikit. Dr. Ed, macam mana masalah penghadaman ni, especially masalah kembung ni, boleh menyebabkan berlakunya masalah jantung kita ni jadi laju. Silakan Dr. Ed, sedikit sebanyak kita sentuh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua rakan MBB. Okey. So, rata-rata dalam grup MBB ni banyak rakan-rakan MBB yang ada masalah, orang kata masalah penghadaman kan. Dan masa sama
bila masalah padaman terjadi ni selalu datang dengan simptom-simptom yang luar jangka. So, sakit dada, jantung laju, panic attack kan. Pergi hospital, doktor kata dah apa. 2-3 kali pergi hospital, ingatkan jantung, sesak nafas semua kan. Pergi hospital, doktor kata tak ada apa. So kat situ kita stres. Tapi sama-sama kita ada masalah penghadaman. Kita ada masalah SIBO, kembung perut kan, asyik burp, asyik GERD saja kan. So adakah, kalau kita fikir, adakah menghadap masalah penghadaman ni ada kaitan dengan dia akan kata orang ganggu juga kita punya kata orang fungsi jantung kita. Inilah ni. Ini orang dok blur ni. Doktor adakah dan bagaimana masalah perut ni dia boleh kacau kita punya jantung sampai jantung kita jadi degup laju. Doktor silakan Doktor. Bab ni seronok orang dengar. Okey. Kalau ikutkan masa saya belajar dulu, ikut buku masa medical school lah kan. Medical school kami diajar memang sistem penghadaman dan sistem kardio jantung kita ni dua benda berlainan. Memang dalam buku dua benda berlainan. Tapi bila banyak benda macam terjadi di hospital, ada doktor-doktor pakar, kebanyakan doktor-doktor pakar overseas lah, bukan di Malaysia. Maka Malaysia kebanyakannya tak sedar benda ni kan. Overseas lah, diorang pemerhatian mereka, diorang dapat rasakan macam ada kaitan kan. Kenapa orang datang sakit ulu hati, pedih ulu hati, tapi bila datang hospital tok jantung okey kan. 2 kali juga jantung laju, jantung rasa macam dia kata jantung ni ada tiba-tiba laju sangat, rasa kuat sangat, tiba-tiba rasa macam miss beat orang kata kan. Tiba-tiba bila check jantung okey kan, tapi sama ada masalah penghadaman. So ada setengah doktor di overseas ni dia tak pasti di Malaysia macam mana, tapi dia orang kaitkan benda ni macam jadi gastrocardiac syndrome. Gastrocardiac syndrome. Hubungan. Sebab apa simptom orang ada masalah penghadaman, dia punya simptom masalah penghadaman ni sama dengan simptom orang masalah jantung. Contohnya nausea, vomiting, rasa pening kepala, rasa jantung laju, rasa panic attack, rasa anxiety. Dua-dua tu sama. Sampai ada masalah jantung pun akan ada simptom-simptom macam ni. So orang kira maksud doktor, orang yang ada masalah jantung, dia ada simptom yang seakan-akan sama macam orang ada masalah penghadapan ni. So bila diorang tengok macam sama kan, sama. Contohnya macam pedih ulu hati, gastrik kan, orang gastrik kan pedih ulu hati. Jantung pun kalau datang sakit tu kat ulu hati juga. Central chest pain semua tu kan pedih ulu hati. Apa ni kata orang nausea, vomiting. Orang ada sakit, orang ada masalah jantung, myocardial infarction, kadang-kadang orang rasa nak mutah, rasa nak loya, rasa pening kepala. Sama juga simptom dengan orang ada masalah penghadaman. Rasa pedih hati, loya, rasa nak pening kepala, rasa nak mutah semua. So diorang kaitkan ni macam ada kaitan. Bila diorang kaji balik kan, antara sebab-sebab yang diorang kata ada kaitan antara sistem penghadaman kita dengan jantung kita. Pertama, dari segi anatomically, kedudukan sistem penghadaman kita. Sistem penghadaman kita ni dia bermula daripada kita punya mulut, esophagus dan perut. So bukan perut saja maksudnya sistem penghadaman kita bermula dari mulut kita, esophagus kita, pipe penghadaman kita ni kan. So bila dia tengok dari segi anatomi, pipe esophagus kita ni memang bersebelahan dengan jantung kita. Jantung kita belah kiri sikit saja, kita punya esophagus memang lalu tepi je. Lepas tu ada diaphragm, bawah diaphragm adalah perut kita. Okey, so kalau kita lukis tu macam mana? Kalau macam saya lukis macam ni kan, kalau saya lukis macam ni, yang ni kata kita punya saya tak nampak apa ni. Tak nampak nampak apa saya lukis? Tak keluar kat saya. Oh ya ke? Tak keluar kat saya. Allah, macam mana nak bagi nampak Saya tak nampak apa yang di-share kan. Tak nak. Okey, doktor tak nampak lah apa yang saya tengah lukis ni. Allah, apa yang di-share kan, tak nampak apa pun. Okey, tak apa. Saya sebenarnya tahu dah apa yang nak lukis ni. Okey, tak apa. Okey, kita esophagus kita, dia sebenarnya bersambung, esophagus memang bersambung dengan perut lah. Saya lukis dulu bagi orang sedang faham bab ni. Okey, saya saya lukis.
Okey, saluran esophagus. Okey, ni kata esophagus ni kita punya tekak, turun. Ni kita punya perut macam tu. Okey, perut kita macam tu. Kat sini kita punya diaphragm ni. Diaphragm kita dia di atas ni, di atas liver lah. Atas liver macam tu. So kalau kita punya jantung sebenarnya dia betul-betul dekat bawah ni. Dia tak jauh mana pun, dia dekat saja kita punya jantung ni. Lebih kurang macam tu lah. Okey, jantung kita dekat saja. Okey, baik, silakan Dr. Ed. Okey. So bila tengok episode kedudukan anatomi dia berdekat. So rakan-rakan MBB kebanyakannya ada doktor diagnose ada hiatus hernia. Betul tak? So bila hiatus hernia, kita sebahagian daripada perut kita dah naik ke atas diaphragm tu. So bila naik ke atas diaphragm, confirm anatomically dia dah distorted, dia dah tak betul alignment dia. So jantung kita pun akan tergerak sekali, akan terkena sekali. So kat situ pun dia dah tertolak sikit. Kat situ dia dah timbulkan kata orang irregularity kat jantung kita. That's why apabila kita ada masalah dekat masalah penghadapan kita, jantung kita pun akan kena sekali sebab kedudukan anatomically dia. So itu satu. Ada orang kata dia sebelum sampai ke itu, sebelum kita sampai itu, kita akan bagi faham kita punya family MBB ni. Maksud Dr. Ed, bila kita berlaku hiatus hernia ni ataupun hiatus hernia ni bermaksud kedudukan perut kita dah tertolak ke atas. Okey. Dia ada 4 type. Okey. Dia ada 4 type. Satu type 1 di mana saya dah buat posting sebelum ni, tapi saya explain sekali lagi. Dia type 2, type 3 dan type 4. Okey. Type 1 ni dia sliding. Okey, slide. Bermaksud perut kita tertolak naik ke atas. Maksud perut tu tertolak naik ke atas, perut tu dia jadi macam ni tau. Okey, dekat sini. Okey, saya padam ni. Saya padam kat sini. Okey. Perut tu dah tertolak naik ke atas. Dia melebihi rongga, dia melebihi diafragma kita tu, dia tertolak naik ke atas. Dia sepatutnya duduk kat atas tu. Dia sepatutnya perut kita dia boleh main kat sini saja. Dia punya location dia dekat garisan biru yang saya tanda ni. Dia boleh main kat bawah ni saja. Sepatutnya bawah kita punya diafragma. Tapi sekarang ni yang bermaksud hiatus hernia ni, perut kita dah tertolak naik ke atas. Lebih lah. Lepas tu dia tertolak, dia slide, dia duduk kat sini. Sebahagian perut kita macam tu. Okey, dia tertolak sebahagian perut naik ke atas macam ni. Okey, ni panggil hiatus hernia type 1 sliding. Dia ada type 2. Type 2 ni dia rolling. Dia perut tu naik ke atas, lepas tu dia bergulung pula ke atas. Dia bergulung jadi macam tu, bergulung. Tu type 2 dia rolling. Type 1 dengan type 2 ni orang kata small lah, jenis hiatus hernia lah. Yang mana kita boleh, bukan kata neglect, bukan kata kita buat tak tahu saja, tapi kalau kita practice MBB, benda ni boleh solve, tak ada masalah. Tapi bila masuk type 3, type 3 dia combination. Dia campur dua, iaitu sliding dengan rolling. Okey, dia ada slide ke atas, dia bergulung pula ke atas. Dia tolak combination. Okey, yang ni kalau pergi dekat hospital, untuk government hospital, dia kata relax dulu. Selagi rasa macam tak mati tu, kita relax dulu. Sebab untuk nak menunggu nak buat operation ni panjang, kecuali kalau kita datuk ataupun Tan Sri. Okey. Nombor 4 adalah massive. Massive ni maksud dia dahsyat lah. Hampir keseluruhan perut kita ni dah tertolak naik ke atas dah. Massive sliding and rolling. Plus rolling hiatus hernia. Okey. Kalau macam ni, even kat government pun dia akan terus masuk buat operation lah. Sebab perut tu dah lemas. Sebab bila dia slide, dah roll, dia ikat kita punya perut, bekalan darah tak boleh sampai. Bila bekalan darah tak sampai, perut tu akan lemah. Bermaksud lemah, dia punya sel, dinding sel apa semua tak mendapat bekalan darah dan dia boleh mati. Perut tu boleh mati kat situ. Jadi mati macam bangkai busuk lah. So dia orang akan buat operation lah dekat sini lah. So prepare, insurans siap-siap.
Maksud sliding rolling ni kalau swasta dia boleh operate lah, buat laparoscopic Nissen fundoplication untuk tarik balik perut kita ke bawah. Okey, nama prosedur dia tu laparoscopic ni, dia tebuk perut kita. Laparoscopic Nissen fundoplication. Ini untuk orang yang ada masalah hiatus hernia. Nah. Okey, baik. Sama balik Dr. Ed. Hello, okey, clear. Tadi suara tu macam jadi robot. Okey. Okey. So, yang kedua, pertama tadi anatomically, dia punya kedudukan dia berdekatan. So, apa-apa terjadi abnormality terjadi kat kita punya perut akan mengganggu juga jantung kita. Sebab dia berdekatan kan. So kedua, perut dan jantung disupply oleh saraf yang sama, saraf vagus. Macam kita tahu, untuk perut kita berfungsi, sistem halaman kita berfungsi dengan baik, kita kena dalam keadaan rest and digest. So rest and digest ni disupply oleh vagus nerve. Jantung kita pun disupply oleh vagus nerve. Okey, saya potong lagi Dr. Ed. Minta maaf, saya kena potong sebab kita nak explain. Vagus nerve ni apa Dr. Ed? Saraf vagus ni benda apa sebenarnya? Okey, saraf vagus ni, kalau kita dari sistem kita badan kita berfungsi, ada dua cara dia berfungsi. Parasimpatetik. Okay. So kita punya penghadaman dia optimum berfungsi dalam parasimpatetik, maksudnya rest and digest. So rest and digest ni saraf yang bertugas adalah vagus nerve. Vagus nerve salah satu saraf cranial nerve daripada otak kita yang supply daripada otak kita ke kita punya perut, dan dalam sama dia supply juga dekat jantung kita untuk slow down jantung kita punya degupan. Slow down. So satu saraf yang sama. Satu saraf yang sama. So bila apa-apa terjadi kat perut kita, contohnya perut kita ni tengah kembung. Kembung kan. Dia hantar signal kat otak kita. Tengah kembung atau otak kita, perut kita untuk rest and digest. Rest and digest. Rest. Tapi dalam sama perut kita masih kembung lagi. So kita masih lagi hantar signal untuk rest and digest. Signal dia terlampau banyak. Tapi dalam sama signal tu pergi ke jantung kita. Tapi masalah penghadaman kita tak settle lagi sebab kembung kita tak settle. Tapi dia punya signal untuk rest and digest dah ke jantung kita. Kita ada contohnya macam pacemaker contohnya macam jantung, dia dapat signal bila pacemaker natural jantung kita ni, dia tugas dia adalah untuk lajukan degupan jantung atau untuk slowkan degupan jantung. Itu secara natural SA node. Dia bertugas untuk pastikan degupan jantung dia perlu laju ataupun perlahan. Tapi apa-apa terjadi kat saya kata tadi, macam saya kata tadi, ada masalah kembung yang berpanjangan, otak kita dah sampai bawa bagi signal untuk rest and digest, tapi masih lagi tak settle. So dah berganda-ganda kan, tapi tak masalah, perut tak settle, tapi signal yang sama dah pergi ke jantung untuk rest. Tapi dah bila terlampau perlahan, dalam sistem jantung kita, selain SA node, ada lagi node-node yang lain yang menghantar signal yang mengatakan terlampau perlahan. So diorang perlu pump. Sebab dah terlampau perlahan ni, dia perlu pump. Automatically, that's why kadang-kadang kita rasa macam jantung makin kuat, rasa jantung tu laju, ataupun rasa jantung tu tiba macam terlebih degupan dia. Sebab keadaan jantung kita memerlukan
Sebab signal dia dah haywire, signal vagus dia satu haywire. Tu orang panggil vagus nerve irritation. Okey. Kalau tak saya lah. Vagus nerve irritation. Signal dia dah haywire. Dia nak betul keadaan kita. Tapi tak settle. Tapi dalam sama sebab dia supply jantung waktu yang sama. So signal yang sama pergi ke jantung. Tapi jantung kita nak berfungsi keadaan normal. As a note dah stop. Tapi dah terlampau perlahan, note yang lain dia akan stimulated, dia akan pump untuk betulkan keadaan balik jantung kita supaya tak terlampau perlahan. Okey, baik. That's why kita rasa macam alok jantung maju. Okey, baik. Saya recap balik apa yang Dr. Ed maklumkan tadi. Okey, baik. Untuk yang kontrol kita punya degupan jantung, untuk kita kontrol kita punya sistem penghalaman ni, dia dikontrol oleh satu saraf utama lah, dipanggil sebagai vagus nerve. Saraf vagus. Okey. Saraf vagus ni dia menjala daripada kita punya belakang kepala ni, ikut kita punya tulang belakang, dia hampir ke semua seluruh tubuh badan kita ni ada saraf vagus ni. Dia kerja dia kontrol benda-benda automatik. Okey. Contoh degupan jantung, kita punya nak release enzim ke apa semua, bergantung dekat dia. Okey, baik. Vagus nerve ni kontrol, dia bersifat, dia ada dua mode. Dia boleh kontrol dua mode. Satu simpatetik dominant, bermaksud mode lawan atau lari. Dominant, lawan atau lari. Ni kita tengah cemas lah, lawan atau lari. Ataupun satu lagi dipanggil parasimpatetik. Parasimpatetik, iaitu simpatetik, iaitu rest and digest. Okey. So kita ambil dalam konteks kalau perut kita kembung. Ni konteks kalau perut kita kembung. Bila perut kita kembung, dia expand. Okey, yang mana yang saya lukis ni, yang color kuning ni, maksud dia expand lah. Perut kita tu dia mengembang. Okey. Bila sampai satu masa saja, dia mengembang ni, dia boleh tekan sampai kita punya diaphragm ni. Dia perut kita boleh sampai ke sini, tekan diaphragm kita, dia kawasan atas perut kita ni dinamakan sebagai antrum. Ni antrum, kawasan atas perut ni. Antrum ni boleh mengembang sampai tekan kita punya otot diafragma ni. Saya orang tanya pula, otot diafragma ni menentang apa? Otot diafragma ni adalah yang membantu kita kembang kecutkan kita punya paru-paru. Tanpa dia ni kita tak boleh kembang kecut kita punya paru-paru. Okey. So dekat sini, bahagian atas perut kita ni, yang ni, hak ni, dia mengembang, expand, tekan kita punya diafragma, dan ini salah satu boleh mengubah alih kita punya kedudukan jantung sikit dan trigger untuk nak berlakunya palpitation. Satu lagi. Okey. So yang satu lagi yang Dr. Ed masukkan tadi, dia boleh trigger kita punya vagus nerve. So vagus nerve kita ni, antara sifat dia adalah, orang kata macam Dr. Ed maklumkan tadi, dia hantar signal untuk merendahkan kita punya heart rate. Okey, dia rendahkan heart rate kita, So bila perut kita expand, dia trigger kita punya vagus nerve ni, dia akan rendahkan kita punya heart rate jantung kita, makin lama makin slow. Sebab tu benda ni dia menjawab kenapa orang yang ada masalah gastric GERD anxiety ni, tekanan rendah dia rendah. Bukan nak kata dia fit pun. Satu, tekanan darah dia rendah. Satu, dia punya nadi pun rendah juga. Dia punya heart rate dia pun rendah juga. Dia keadaan relax. Dia tak fit pun. Dia berlainan dengan orang fit. Kalau orang fit, tekanan nadi dia rendah tu perkara biasa. Tapi ni tak fit, badan lemah sentiasa, tekanan darah dia rendah. Dia punya ni pun rendah sekali, heart rate dia pun rendah sekali. Main dalam 60, macam tu saja kan. Sebab benda ni. Kalau kembung saja, nadi kita akan jadi slow. Sebab tu satu lagi kita perasan. Ni perasan lah. Bila kita kembung, okey. Saya ubah sikit benda ni best. Bila kita kembung, ramai orang akan cakap dia jadi ngantuk. Betul tak? Kan?
Bila kembung saja dia kata, sebab apa ngantuk ngantuk lah kembung ni. Lepas tu bila dia baring saja nak tidur. Ni ada benda special lagi saya nak cerita. Bila nak tidur saja, mata jadi cerah. Lepas tu jantung start laju. Dia bila kita kembung jadi ngantuk sebab kita punya heart rate tu makin lama makin rendah. Okey. Sampai satu masa macam Dr. Ed maklumkan tadi, pacemaker dekat kita punya jantung ni dia ada empat sinoatrial nodes kita. Saya pun lupa dah nama dia apa dia. Tapi dia function dia awal-awal dengan satu saja dulu. Yang lain 3 tu backup. Dia panggil SA nodes. Nah. Ni tak perlu tahu pun tapi saya bagi tahulah, senang. Dia panggil sinoatrial nodes. Sinoatrial nodes ni adalah pacemaker bahasa Melayu apa, Dr. Ed? Pacemaker? Alamak. Bahasa Melayu dia. Pacemaker. Pensetting irama jantung. Pengawal degup pun. Pengawal degup. Pengawal degup jantung, Pengawal degup jantung, senang. Pengawal degup jantung. Okey. Benda ni automatik tau. Dia bila kita running, dia kata okey, orang ni perlukan oksigen lebih ni untuk dia nak metabolize gula dekat dia punya otot. Aku perlu pump lebih banyak oksigen dekat dia punya sel-sel ni, so aku kena pump darah lebih laju. So sinoatrial nodes kita akan terima information tu, so dia pump lagi laju. Benda bagus lah, tak ada masalah pun, itu bagus lah. Okay, problem yang jadi adalah untuk orang kembung ni, ingat lah, bila dia kembung, dia punya ni rendah, heart rate dia rendah. Sampai satu masa sinoatrial nodes kata kita, orang ni sebab apa dia kena belit dengan ulang ke apa ke, pasal apa rendah sangat ni. So dekat sini dia akan switch off yang main punya pacemaker, dia switch off, dia on dia punya backup, which is yang terletak bawah jantung dia. Nama apa saya pun lupa lah, jangan tanya detail sangat. Dia backup. So yang ni yang akan trigger heart palpitation, degupan jantung tak sekata, ataupun trigger ectopic heartbeat. Dia rasa macam ada extra beat dekat dia punya jantung tu. Dan ini juga antara punca berlakunya masalah supraventricular tachycardia. Tapi itu cerita lain. Juga pula. So inilah sedikit sebanyak nak cerita dia, Dr. Ed. Ada tambahan lagi, Dr. Ed? Lengkap. Saya kita fungsi. So kita tengok soalan Sat dah. Salam, dia ada ganggu tak bacaan fungsi hati jika ada gastrik dan GERD? Okey, yang ni Dr. Ed boleh try jawab. Dr. Ed, silakan Dr. Ed. Dia ganggu tak fungsi hati kita ni? Jadi tak. Sila. Dia bagi saya ni pendapat saya lah. Dia berlainan dengan individu lain. Ada setengah individu apa yang terjadi dekat sistem penghadaman dia semua sistem badan dia terganggu. Ada setengah individu tak. Sistem hati ni kita kena faham. Sistem hati ni dia kiranya dia filter pertama, orang kata. Filter pertama, liver function test kan. Dia fungsi dia adalah untuk filter pertama. So untuk menjawab soalan tu, bukan, macam saya kata, bukan semua orang individu yang sama. Susah nak kata. Ada orang memang kebanyakannya akan terganggu jugalah. Fungsi hati, fungsi buah pinggang dia terganggu. Tapi ada setengah individu tak. Yang semua lagi normal. Semua penghadaman je masalah dia. Itu saya punya pendapat. Okay, so untuk Tuan Hairi lah sebab nama aku Hairi kan. Fungsi hati ni dia terjejah, dia macam seperti mana yang Dr. Ed maklumkan tadi. Dia apa sahaja yang kita makan ni kan, apa sahaja yang kita makan ni,
dia diserap melalui kita punya perut, usus kita, zap. Lepas tu dia masuk portal, pom, straight pergi kita punya hati. First stage adalah hati. Hati ni akan terima segala benda dari sini, baru dia proses, dan baru dia keluar dari situ. So, untuk orang yang ada masalah hati ataupun bacaan gangguan dekat hati dia, tengok balik makan. Itu saja. Tengok balik kita makan apa. Kalau dia makan tepung gandum, tepung gluten, tepung yang mengandungi gluten yang boleh irritate dia punya usus, buat jadi masalah leaky gut, ataupun bahasa tepat dia adalah hyperintestinal permeability. Dalam bahasa Melayu, berlaku keboleh-telapan hyper dekat dia punya usus. Ini membolehkan benda-benda asing yang tak sepatutnya masuk ke dalam, masuk kita dekat kita punya darah, boleh ke hati kita, dan ini akan menyebabkan berlakunya masalah bacaan hati itu terganggu. Dan ini selalunya jadi masalah fatty liver je lah. Fatty liver, okey. Fatty liver, dia punya SGT, SOT tu dia akan berubah bacaan dia tu. Kita bagi hantar saja, saya kenal sangat orang macam ni. Saya tahu orang ni makan tepung kuat ke apa semua. Hantar saja bacaan liver function, saya dah tahu dah. Okay. So, kalau fatty liver ni betul-betul tak ada problem tau. Jangan risau kata, oh fatty liver mampulah aku dah masalah hati berlemak. Tak ada masalah lah. Amal saja hafal ni dengan MBB dalam masa 3 bulan saja, campur dengan workout, clear. Benda paling simple sekali nak selesai. Jangan dibiarkan lama, sekali dia jadi nak develop jadi masalah cirrhosis, leceh. Okey. So ala-ala kita dah sampai kepada masalah cirrhosis, hati cirrhosis ni, boleh Dr. explain tak macam mana daripada masalah fatty liver ni menyebabkan berlakunya masalah cirrhosis dekat hati kita ni, pasal hati kita start berparut. Alamak, Dr. Ed kita sangkut internet dia pula. Okey, tak apa, saya sambunglah. Okey, fatty liver ni orang kata tak apa, saya simpan. Dr. Ed, okey tak Dr. Ed? Internet. Oh Allah, Dr. Ed kena Dr. Ed keluar. Tak apa, saya simpan soalan tu untuk Dr. Ed, nanti Dr. Ed jawab. Okey. So Tuan Joe Tuan Joe. Okey. Soalan Tuan Joe seronok ni. Waalaikumsalam Tuan. Okey, sebelum saya jawab tu, minta share live ni banyak Share live ni banyak-banyak. Sebab apa? Sebab masalah jantung laju ni. Okey, saya tulis jantung laju, dia boleh trigger kita punya anxiety. Leceh sangat-sangat. Trigger anxiety kita. Kalau orang tu tak tahu macam mana pathway kebung tu, berangi ni boleh menyebabkan jadi jantung laju, dia duk ingat masalah jantung habislah aku ada masalah jantung dah ni, matilah aku tak lama lagi, takutnya aku nak kena buat operation jantung lah apa semua kan. Padahal dia kembung saja pun. Benda ni dia kalau dia duk jadi trigger tengok kalau trigger jantung laju. Lepas tu dia pergi anxiety. Lepas tu dia pergi hospital. Lepas tu selalunya benda ni, kalau kita buat blood test semua, buat ECG, semua clear. Tak ada masalah langsung. Semua clear. Lepas tu tak ada jawapan. Kat sini dia tak ada jawapan. Doktor kata, tak ada jawapan apa? Tak ada jawapan. Ini masalah perut saja ni, masalah angin saja. Kawan lagi blur. Macam mana masalah angin ni jadi berlaku? Dan benda ni, dekat Malaysia saya kata, saya tak jumpa lagi. Mungkin ada yang aware pasal ni, kaitan masalah kembung ni boleh menyebabkan jantung laju. Tapi kalau macam overseas, perkara ni ada satu perkara yang biasa. Mungkin ada SOP ke apa yang saya tak aware, tak tahulah. Okey, tak ada jawapan. Lepas tu dia jadi anxiety. Jadi anxiety lagi trigger jantung laju. So dia orang ni hidup sentiasa dalam ketakutan. Saya ni Tuan Sulik. Okey. So dia orang ni sentiasa hidup dalam ketakutan, tak ada jawapan. Kesian dekat depa ni. So share lah live ni, share banyak-banyak. Bukan saya nak buat duit ke apa ke, tak ada benda ni. Benda ni kita bagi orang maklumat
supaya hampa tak mau try hafal ke apa MBB kan mampu IP lah, saya tak peduli. Saya kata supaya orang tahu jantung laju ni hanya trigger oleh masalah kembung perut. Kembung perut. Selesai masalah kembung perut ataupun SIBO ni, selesai masalah jantung laju, dia taklah trigger anxiety kerap dah. Itu saja. So share banyak-banyak lah. Okey. Okey, baik. Untuk Tuan Jo, soalan Tuan Jo tadi. Okey, macam mana berlakunya masalah hiatal hernia? Untuk berlaku masalah hiatal hernia, dia kena ada combination 2-3 benda. Sat. Okey, baik. Okey. Untuk masalah hiatal hernia, dia perlu ada... Oi, clear internet lah. Laju, clear dengar suara Dr. Ed. Okey. Dengar. Okey, hiatal hernia. Nak jadi dia kena ada satu masalah SIBO, masalah gas lah. Dan satu lagi masalah muscle wasting. Ada 2 combination ni sahaja baru akan jadi masalah hiatal hernia. Hiatal hernia. Nah, ingat nah? Okey. Macam mana jadi SIBO tu apa dia? SIBO ni adalah masalah small intestinal bacterial overgrowth. Bermaksud berlakunya percambahan dekat bakteria usus kecil kita. Jenis bakteria apa? Jenis bakteria coliform yang sepatutnya berada dekat usus besar kita, tapi sekarang ni dah migrate. Dia sama ada dia duduk dekat kawasan duodenum ataupun kawasan ileum, kawasan permulaan usus kecil kita, dan kawasan ujung usus besar kita. Benda ni akan duduk. So, untuk muscle wasting ni, dia berlaku bila orang tu sentiasa dalam keadaan stres berpanjangan, chronic stress. Stres kronik. Dalam bab stres kronik, dalam bahasa bab ni, untuk orang gastric gut anxiety, adalah disebabkan faktor stres pemakanan. Iaitu dia makan 3 racun utama dalam MBB, iaitu tepung gandum, tepung gluten, sedap. Tepung gluten, minyak sayur, asal bijirin, bijirin punya sos lah, grains, dengan satu lagi susu pasteurized. 3 benda ni. Okey. 3 benda ni akan create masalah orang panggil leaky gut. Leaky gut ni bermaksud orang kata dalam bahasa orang putih betul-betul proper, iaitu hyperintestinal permeability. Bermaksud berlaku keboleh telapan hyper dekat kita punya usus, yang mana benda yang tak sepatutnya boleh masuk melalui kita punya bukaan usus tu, dia boleh masuk. Dan ini akan trigger chronic stress. Bila kita trigger chronic stress, apa yang akan berlaku? Kita akan selalu menghasilkan kortisol. Pada peringkat permulaan, okey, tak ada masalah. Okey. Tapi bila lama-lama sahaja benda ini berlaku disebabkan dengan penghasilan histamin secara kronik lagi, orang dah malas nak dengar, tapi saya explain juga supaya faham. Histamin secara kronik ini akan menyebabkan berlakunya masalah low kortisol dan tempoh jangka masa panjang. So, bila low kortisol tempoh jangka masa panjang, kita tak boleh masuk mode ketosis. Kita tak boleh masuk mode ketosis, iaitu gunakan lemak sebagai sumber tenaga. Dia tak boleh. And then dia akan guna satu lagi pathway, iaitu dipanggil gluconeogenesis. Gluconeogenesis ni akan menggunakan, dia bergantung kepada kita punya adrenalin. So tak apa, adrenalin ni kita cerita tepi. Gluconeogenesis ni dia urai kita punya otot. So dekat sini kita akan jadi muscle wasting, iaitu hilang berat otot. Hilang berat otot ni bukan sahaja dekat tangan dah apa semua, bukan. Dia akan berlaku dekat keseluruhan tubuh badan. Even muscle otot, muscle jantung kita pun dia akan urai sekali.
Nah, masa otot kita buat kat urai sekali, dan ni antara penyebab berlakunya SVT, supraventricular tachycardia. Ni antara satu sebab lain. So, kalau dalam kes hiatal hernia, dia akan urai kita punya otot diaphragm tu. Macam mana Heja? Diafragma lah saya tulis. Dan orang faham lah. Okey. So dari sini saja apa yang akan berlaku, dia akan compromise. Compromise ni maksud apa compromise lah? Compromise ni berlakunya diafragma kita hilang otot diafragma kita akan makin lemah, menyebabkan mudah bila kita sendawa ataupun banyak sangat gas, perut kita mudah tertolak naik ke atas. Dia mudah tertolak naik ke atas sebab muscle ni muscle hak ni diafragma kita dah lemah. So otak kita, perut kita mudah tertolak naik ke atas. Zerap. So itu cerita kenapa berlakunya masalah hiatal hernia ni untuk Tuan Joe. Nah. Okey, mutiara indah perentak jantung, betul juga. Okey, saya ada anxiety dan masalah pandang ada kaitan dengan kaki tak? Kaki jadi kebas sejuk tu perkara biasalah, tak boleh buat apa lah. Sebab dia trigger kita punya mood sympathetic dominant, iaitu sympathetic dominant atau lawak atau lari, yang mana dia akan kurangkan bekalan darah dan saraf kepada kita punya kaki ataupun kita punya extremities. So kita akan rasa kaki tu rasa sejuk, rasa tingling bila kita dalam keadaan cemas lah, bila kita dalam keadaan bloated. Sebab satu, kita punya degupan jantung kita pun jadi slow. Itulah antara sebab dia untuk Tuan Muhammad Sekal. Okey, baik. So kalau ada soalan, silakan tanya soalan. Saya akan jawab sebaik mungkin. Okey, ada penambahan tak untuk Dr. untuk bab ni? Lagi satu. Silakan. 3 lah orang katakan, itu kan dah 2 kan, atau anatomically, atau saraf yang sama. Ketiga adalah ubat. Ubat kita makan. Rakan-rakan MBB ada masalah, selalunya doktor suruh ambil ubat proton pump inhibitor kan. So proton pump inhibitor ni dia punya tugas adalah untuk kurangkan rembesan gastric juice kita, asid perut kita. So apabila kita makan proton pump inhibitor, asid perut kita makin berkurangan. Bila asid perut kita berkurangan, sistem penghadaman kita pun tak dapat berjalan dengan baik. So tak dapat hadam. So that's why rakan-rakan MBB kebanyakannya ada masalah kekurangan nutrien. Contohnya iron deficiency, ada masalah kekurangan B12 dalam badan dia, dan antara satu lagi yang memang akan mengganggu sikit fungsi jantung adalah magnesium. Tak dapat nak serap magnesium tu. So magnesium ni dia memang dia berkait rapat dengan jantung kita, degupan jantung kita. So banyak rakan MBB bila ada masalah penghadaman ni, dia makan ubat proton pump inhibitor lagi. So memang salah satunya magnesium ni tak dapat diserap. So dalam badan kita kurang magnesium. That's why jantung tak dapat fungsi dengan baik, sebab magnesium ni perlukan untuk fungsi jantung yang sihat. So bila tak ada magnesium ni, jantung kita ada aritmia kadang-kadang, ada laju. Okey, Doktor, contoh ubat proton pump inhibitor ni, sebab ramai orang tak tahu lagi. Contoh nama ubat. Omeprazole, isoproprazole, yang Zolzol. Saya kata senang Zolzol dia. Omeprazole ni proton pump inhibitor lah. Pantoprazole. Nexium kan? Nexium tu esomeprazole lah tu. Nama-nama dia. Okey. So Zolzol tu proton inhibitor lah. So pengambilan ubat-ubat macam ni, dia akan menyebabkan berlakunya masalah kekurangan B12 dan juga magnesium. Sebab apa berlaku kekurangan vitamin B12 dan magnesium? Sebab ubatan ni dia design dia, reka bentuk dia adalah untuk mengurangkan rembesan
asid hidroklorik yang sangat diperlukan oleh tubuh badan untuk nak hadam makanan. Asid hidroklorik tak boleh dihasilkan. HCl tak boleh dihasilkan. Tak boleh dihasilkan sebab makan ubat ni. So apa yang akan berlaku bila tak boleh nak hasilkan hidroklorik acid, kita akan kekurangan vitamin B12 dan juga kita akan kekurangan vitamin B12 dan magnesium. Bila kekurangan vitamin B12 dan magnesium ni, ini akan menyebabkan berlakunya masalah jantung. Betul tak, Dr. Ed? Betul. 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 Ingat B12 ni dia untuk saraf, untuk otot. Dia sebab kadang-kadang rakan MBB rasa macam lemah badan ni. Sebab tak cukup nutrien sebenarnya. Badan nak angkat barang pun tak larat. Kan? Secepat letih. B12 tak ada. Fungsi otak kita pun terganggu juga. Tak dapat berfungsi dengan elok. Sebab vitamin B tak cukup. Magnesium, jantung. Memang untuk jantung. Perlukan untuk jantung lah. Macam tu. Okay. So sebab tu kepentingan kita ambil vitamin suplemen yang ada kandungan magnesium. Yang ni kita ada untuk Happy D, kita vitamin D dan juga magnesium. Lepas tu untuk B12 ni kita ada Real B untuk selesaikan masalah berlakunya masalah jantung, untuk mengelakkan daripada berlakunya masalah jantung akibat pengambilan ubatan-ubatan PPI ni. PPI ni perlu. Saya orang kata, kita kata tak perlu. Kita ni anti ubat hospital dah. Bukan. Pengambilan ubatan-ubatan ni perlu. Semasa kita tak tahu, kita tengah bela, kita pun tak tahu makan bagi betul, kita tak tahu kata tepung ni tak boleh makan, kita tak tahu minyak sayur ni kita tak boleh makan, kita tak tahu susu pasteurized ni tak boleh makan, kita tak tahu apa makanan fast food ni sebenarnya buruk untuk kesihatan, kita tak tahu benda tu. So masa kita tak tahu, pengambilan ubat ni sangat diperlukan lah untuk bagi orang tu rest. So bila orang tu dah rest sahaja, pengambilan ubat ni maksimum 2 minggu saja tau. Untuk omeprazole, pantoprazole, Nexium semua ni 2 minggu saja kita makan. 2 minggu sahaja. Lebih daripada 2 minggu tu dia start jadi benda bukan-bukan dah lah. So dalam masa 2 minggu kita makan tu, suruh kalau ada adik-beradik ke apa semua yang tak tahu nak pergi ke mana, tak tahu nak tuju ke mana, try Half5 Plus dan praktis untuk belajar MBB ni, supaya benda ni dia bukan perlu ada kebergantungan pun, tak perlu pun, hanya untuk sementara waktu saja kita nak belajar MBB ni. Dan kita dah belajar MBB, kita dah faham, baru kita straight kita dah tak perlu dah makan ubat ni. Sebab makan ubat ni dia akan jadi masalah B12 kurang, magnesium kurang, hampir tak ada. Lepas tu dia nak jadi berlakunya masalah jantung. Bukan setakat masalah jantung saja tau, bukan, dia akan jadi masalah tulang reput, masalah hati, masalah buah pinggang, masalah mental, masalah mental, masalah otak sekali lah. Macam-macam. Macam-macam. So tak berbaloi kita ambil dalam tempoh jangka masa panjang. So lagi apa lagi, Dr. Ed? Tambahan. Tambahan last sekali. Okey. Chronic stress. Badan kita rasa dalam chronic stress. Kan? Bila badan kita rasa dalam chronic stress, kan macam saya pernah cerita dulu, badan kita ada sistem adaptasi dia. So bila kadang stres, badan kita akan adaptation. So adaptation ni apa? Simptom-simptom yang keluar. Jantung laju, rasa itu simptom-simptom sebenarnya. Simptom chronic stress. That's why ada kaitan perut kita rasa penghadaman, kita rasa sebur, badan kita dekat dalam chronic stress biasa, dan memang badan kita akan keluarkan simptom untuk adaptation. Itu sebabnya kenapa apa yang simptom perut kita sama dengan simptom masalah jantung kita, laju lah, rasa macam pedih hulu hati lah, semua itu adalah adaptation punya simptom. Itu antara dia punya penerangan kenapa apa yang perut kita ni ada kaitan dengan jantung kita juga. Ada 4 lah selalunya 4 macam tu lah. Chronic stress. Kalau chronic stress ni, kalau bab jantung laju ni perkara biasalah. Dia akibat chronic stress ni, kita tengok dulu stres secara general. Stres secara general dia ada 3, iaitu emosi, lepas tu satu lagi fizikal,
Satu lagi kita chemical. Chemical ni kita boleh bahagikan kepada ubat dan juga makanan lah. Makanan ataupun kita punya pencuci rumah ke, perfume ke, semualah. Ini kita bawa chemical, bawa ubat lah nah. Okey. Emosi. Okey. Untuk stres emosi, kebanyakan orang tak ada masalah kecuali dia traumatik dah tempoh jangka masa panjang, dan kita boleh kata okey, problem. Tapi kalau macam tekanan dekat tempat kerja tu, dia tak ada masalah pun. Semua orang hadap benda yang sama juga. Fizikal ni kita kata masalah tulang belakang. Masalah tulang belakang. Kalau tulang belakang ada masalah, dia akan menyebabkan berlakunya semua masalah gastric anxiety ni pun boleh terjadi. Even dia develop masalah diabetes, kecil manis. Akibat masalah tulang belakang saja pun memang terbukti. Okey. So untuk chemical, ubatan makanan ni, ingatlah 3 racun utama MBB tadi saya maklumkan tadi: tepung gandum, tepung gluten, minyak sayur daripada sumber bijirin. Lepas tu satu lagi susu pasteurized. 3 benda ni saja. Ubat-ubatan ni confirm lah. Tapi ubat kita perlu. Ubat kimia ni kita perlu. Jangan kata saya kata tak perlu. Kata dia sangat-sangat diperlukan dan adalah ciptaan hebat manusia. Cuma diperlukan dalam masa yang singkat sahaja. Untuk bagi orang tu rest balik. Lepas tu dan kita treat dia punya sumber masalah kronik stres ni. Ini je lah noh. Okey, baik. So kita boleh, kalau ada soalan silakan tanya soalan lah. Silakan tanya soalan. Saya tengok soalan. Soalan pada Tuan Razman. Dr. Ed, serangan adakah panic attack ni sama dengan serangan jantung sehingga boleh kehilangan nyawa? Okey. Yang ni dahsyat agak soalan Tuan Razman kita. Uish. Panic attack ni sampai selalunya panic attack ni dia tak sampai mengganggu fungsi jantung sampai kehilangan nyawa. Panic attack ni dia lebih kepada jantung laju, kita punya pernafasan kita makin laju. Itu saja. Dan tapi kalau dia berpanjangan, dia akan mengganggu fungsi jantung kita. Maksudnya dia akan rhythm jantung kita tak terkawal. Kan? Tapi selalunya tak adalah sampai meragut nyawa. Selalunya tak sampai meragut nyawa, kan? Sebab panic attack, saya kata panic attack ni dua benda beza. Panic attack ni bukan masalah jantung. Bukan masalah jantung. Cuma dia punya simptom dia akan menyebabkan bila kita lakukan panic attack ni, confirm jantung kita akan laju, pernafasan kita pun akan laju. Itu saja. So bila pernafasan laju ni, hyperventilation pula akan jadi masalah pula. Masalah hyperventilation ni akan menyebabkan oksigen tak dapat masuk ke paru-paru kita dengan optimum. So kat situ akan jadi sesak nafas sebenarnya. Dia sebab kadang-kadang orang yang panic attack ni lama-lama dia akan pingsan. Selalunya kalau bola-bola kronik sangat dia time tu panic attack, tiba-tiba dia pingsan sebab oksigen kurang. Oksigen kurang dia pingsan. Selalunya. Tapi jaranglah, saya rasa jarang dia akan sebab jantung kita tak dapat fungsi dengan elok. Cuma arrhythmia je lah. Jantung kita mungkin SVT laju kan. Sebab kita panic attack, SVT. Tapi sebenarnya SVT ni kalau tenang balik, kalau SVT ni disebabkan keadaan panic attack, kalau kita tenang balik, SVT tu akan hilang. Melainkan SVT tu memang organik masalah jantung. Lain. Macam tu. Okey, baik. Okey. Saya tambah satu lagi untuk selalunya masalah bila orang kata dia tengah hyperventilate ni kan, dia sebenarnya kenapa dia complain waktu tu dia ada chest dia jadi tight, dia susah nak nafas. Sebab apa Dr. Ed? Saya kata lah, bila hyperventilate ni paru dia tengah kembang kuncup, tapi kembang kuncup yang tak optimum, bukan masa kembang tarik nafas, lepas nafas ada kembang kuncup. So oksigen dan karbon dioksida tak dapat keluar masuk dengan betul. That's why dia rasa macam tak cukup nafas dia, sebab oksigen tak mencukupi. Itu tak mencukupi, that's why dia rasa tightness. Chest tightness. Ada dia. Okey, baik.
So nak tanya Dr. Ed lagi, soalan pada Tuan Razman. Jika masalah penghadaman ni tidak dirawat, asyik duk telan ubat sahaja untuk kurangkan simptom seperti proton pump inhibitor, H2 blocker dan juga antacid ni, adakah lama kelamaan boleh lead to masalah jantung yang sebenar? Sekali lagi soalan dia apa? Okey. Jika masalah penghadapan ini tidak dirawat dan asyik duk telan ubat sahaja untuk reduce dia punya simptom, adakah lama kelamaan boleh lead to masalah jantung yang sebenar? Okey. Jawapan dia ya dan tidak. Ya-nya kalau kita macam saya cakap tadi yang ketiga kekurangan nutrien. Faham tak? Bila kekurangan nutrien kita tak cukup iron, tak cukup B12, tak cukup magnesium. Ya, fungsi jantung memang akan terganggu. Fungsi jantung akan terganggu. Itu ya. Yang tidaknya kalau contoh disebabkan oleh hiatus hernia tu tertolak, dia hanya mengganggu sikit saja jantung kita, dia tak kacau jantung betul-betulnya fungsi. Tapi simptom kita akan dapat simptom yang sama, simptom pada ulu hati, jantung laju, rasa macam jantung tak stable kan, panic attack tu, itu simptom saja. Tapi dia memang betul-betul mengganggu fungsi jantung ni adalah yang sebab ketiga tu, tak cukup nutrien. Tak cukup nutrien, sebab nutrien diperlukan oleh jantung untuk berfungsi. Yang ini boleh menyebabkan anatomi. Dan kalau tak cukup nutrien dan tempoh jangka masa yang panjang, ini akan boleh menyebabkan berlakunya masalah jantung. Betul lah. Betul lah. Masalah jantung. Jantung. Memang betul. Okey. Tapi keperluan untuk ambil ubat-ubat, contoh masalah orang kata macam ubat cair darah apa semua tu diperlukan. Jangan kata tak perlu. Sementara tempoh untuk kita belajar cara nutrisi yang tepat untuk nak support tubuh badan sendiri supaya darah tu dia tak coagulate secara spontaneous, tak tentu pasal. Selalunya akibat kita punya akibat kita punya immune system kita haywire sikit lah. Antara sebab-sebabnya macam sekarang ni duduk tengah viral tu lah, yang dulu viral malah cakap. Okey, ini dia akan menghasilkan tumor necrotic factor, interleukin 1, interleukin 6, interleukin 12. Benda-benda ni yang menyebabkan berlakunya masalah darah dekat jantung kita nak coagulate, nak menjadi pekat. So, bila kita solve problem ni, solve masalah penghadaman kita, solve masalah leaky gut kita, semua benda tu tak berlaku. Semua benda tu tak akan berlaku. Itu sahaja. So, soalan lagi. Banyaknya soalan Tuan Razman ni. Bagaimana pula pesakit yang memang ada masalah jantung? Lepas tu dia kena, dan pada masa yang sama, dia juga ada masalah penghadaman. Kedua-dua sekali. Lagi berat macam ni, lagi berat lah. So kalau dalam kes macam ni, apa-apa pun kena selesaikan dulu masalah penghadaman dengan cara yang sepatutnya. Dan cara yang sepatutnya MBB ni lah yang kita tengah praktis selama ni. Dan top up dengan suplemen yang sepatutnya, macam yang saya keluarkan untuk Half5 Plus, Happy D, Real B, Microbal, Real C tu, itu memang khusus untuk bantu dia punya masalah penghadaman. Bila dah repair masalah penghadaman, masalah jantung dia akan ikut soft sama. Kecuali dia berlaku dah berlaku jantung dia kecacatan kekal, tak boleh buat apa lah. Sementara okey lagi, dia boleh selamat. Untuk Uchiha Aitusa Tuan Syazwan. Ni geng Uchiha pula. Saya punya masalah. Lepas makan je sesak nafas, kembung dan jantung berdebar. Masa puasa okey pula. Aduh. Lepas makan je sesak nafas, kembung ni. Untuk Tuan Syazwan, praktis saja tips ni. Tips simple saja saya bagi. Sebelum makan, kita minum air dulu. Kita cairkan kita punya gastric juice, punya kepekatan asid dia, untuk memudahkan LES kita relax. Ingatlah, bagi LES kita relax.
So bila LES kita relax, ini akan memudahkan kita sendawa. Bila kita sendawa, nafas dah rasa lawas, baru kita makanlah sampai kenyang, dia tak akan trigger untuk jantung berdebar. Itu sahaja jawapan dia. Okey, baik. Saya kita tengok lagi ya. Oh ya, baik. Ada soalan banyak. Best. Okey. Okey. Waalaikumsalam Tuan Sekal. Saya ada masalah pengharaman dan anxiety. Ada kaitankah dengan lutut rasa sakit dan lemas kadang-kadang dia datang? Ini perkara biasa sebab bila tubuh badan kita trigger masuk dalam mode sympathetic dominant ataupun lawan atau lari nama dia. Mode ni akan cut off, akan kurangkan nerve dan blood supply bekalan darah pada kita punya tangan dan kaki. Dan ini yang menyebabkan tuan rasa lutut jadi lemah. Kalau dia rasa ketak lutut tu rasa lembek sangat, yang ni sebab dia trigger adrenaline sekali. Yang ni trigger ni satu badan akan rasa vibrate. Harap menjawab soalan Sekal. Okey, macam kes arwah Jalil usus bocor macam mana pula doktor? Saya baca on anxiety saya datang balik ni. Okey, baik, untuk Allahyarham, untuk Jalil, Rohana Jalil kalau tak salah saya nama dia. Sekarang ni duk viral ni. Ada doktor baca tak untuk kes ni? Saya tahu dia meninggal je. Ada sakit apa? Oh ya ke? Okey, dekat TikTok lah benda ni, dekat TikTok ni kita kena ambil with a bucket of salt lah, orang kata bahasa orang putih tu, with a bucket of salt. Maksud dia kalau boleh pakai satu container salt lah, sebab information selalunya tak tepat. Okey, dimaklumkan dekat TikTok tu yang Rohana Jalil meninggal disebabkan oleh berlakunya masalah usus bocor. Lepas tu saya baca lagi dekat ni semua dekat TikTok saya. Saya tak gali betul-betul ya. Dekat TikTok mengatakan dia buat operation bariatric surgery. Okey. Bariatric surgery untuk masalah gastritis. Okey. Complication daripada bariatric surgery untuk masalah gastritis ni menyebabkan berlakunya masalah usus bocor. Dan usus bocor ni menyebabkan berlakunya sepsis. The shock menyebabkan berlakunya multi organ failure. Dan ini menyebabkan berlakunya death lah, kematian. Okey, pendapat Dr. Ed daripada dia punya kronologi macam ni, macam mana Dr. Ed? First, dengan anak saya. First, bila dia kata sebabkan gastrik dia nak buat bariatric surgery tu macam pelik. Apa indication gastrik nak buat bariatric surgery? Bariatric surgery ni sebenarnya untuk orang nak kurus. Betul. So itu macam dia punya info dah tak tepat lah. Kedua, kalau betul dia buat bariatric surgery, ada kemungkinan ada komplikasi lah. Komplikasi maksudnya perforation. Perforation tu mungkin disebabkan infection. Dekat kawasan dia operate tu, kawasan dia jahit balik tu ada infection dan menyebabkan perforated, maksudnya pecah. So bila pecah tu ada infection tu pergi ke satu badan jadi septicemia. Septicemia tu so dia akan multi organ failure. Mungkin tu betul, tapi sejauh mana kebenaran cerita ni kita masih lagi saya tak boleh kata betul lah, sebab saya tak dengar betul-betul. Kita bukan duduk kat situ. So dekat sini saya berpendapat sama dengan Dr. Ed. Bariatric surgery ni orang tak buat untuk masalah gastritis. Tak ada kaitan pun. Bariatric surgery ni bermaksud kita kecilkan kita punya perut. Dia buang sebagai perut kita.
kecutkan perut. Yang ini selalunya untuk weight loss. Untuk weight loss sebab dia tak mau praktis MBB. Dan untuk cara cepat nak weight loss, orang duk selalu buat bariatric surgery ni lah. Dia tak ada kaitan pun dengan gastritis. Okey. Kalau let's say dia kata nak buat operation untuk kata masalah gastritis, dia ada masalah GERD, gastroesophageal reflux disease, dia ada masalah, dah develop masalah hypertonia, dia akan buat laparoscopic Nissen fundoplication tu untuk nak tarik balik perut dia ke bawah. Yang tu betul. Tapi kalau bariatric surgery untuk gastritis ni tak. Lepas tu dia kata kat itu berlakunya masalah dekat usus. Saya duk fikir juga, masalah dekat usus macam mana? Kalau macam Dr. Ed cakap berlakunya infection dekat kawasan apa dia punya operation tu, ya betul. Lepas tu menyebabkan berlakunya masalah kuman ke nanah ke apa semua masuk dalam darah dia apa semua, menyebabkan mati organ failure, lepas tu menyebabkan death. Itu saya bersetuju. Tapi setakat ni sajalah. Saya bukannya caprice untuk buat penyiasatan secara mendalam mengenai hal ni. Kita tunggu caprice rungkai. Saya setakat ni sajalah boleh pi. Okey. Setiap kali saya kembung, saya akan tuam perut tapi reda sekejap, lepas tu jadi balik. Kenapa ya? Okey. Untuk okey. Kembung. Lepas tu kita bagi buah benda panas, tuam panas, tuam, urut ke apa semua, dia boleh bagi kita sendawa. Sebab apa benda ni berlaku? Sebab bila kita dalam keadaan kita urut, kita ambil benda yang bagi menyelesakan kita. Okey, contoh kita ambil tuam bagi panas. Dia macam ni untuk Cik Anis. Kalau time ni orang mai bagi hadiah. Orang mai bagi hadiah lah. Bagi hadiah. Let's say dia kata, okey, ambillah Honda Civic ni kan. Ambillah Honda Civic ni, saya bagi hadiah Honda Civic baru kan. Hilang terus kembung-kembung tu secara automatik. Ni yang ni ini kata sebab bila kita relax, kita boleh sendawa. Dan kalau macam orang bagi hadiah ni, kita akan ada boost dopamine dengan endorphin. Okey, bila kita boost dopamine dengan endorphin, dia akan inhibit kita punya histamin, menghalang penghasilan histamin. Bila penghasilan histamin kurang, dia tak boleh nak bind dengan kita punya bakteria usus. So secara automatik kita punya kembung tu reda, zup, hilang. Apatah lagi kalau pergi berjalan. Kalau perempuan yang ada masalah GGA ni, dia pergi berjalan, dia tak kembung lah. Dia tak kembung. Happy saja. Balik rumah baru dia start kembung balik. Percayalah cakap saya. So ceritanya adalah kena bagi sentiasa happy lah. Ataupun buat panas tuam ni bagus sebab dia trigger kita punya sympathetic dominance, iaitu mode rest and digest. Bila dia masuk rest and digest, dia mudah nak sendawa. Ataupun satu lagi, seronok. Orang bagi hadiah, dia boost dopamine dengan endorphin. Histamin dia tak boleh dikeluar, dia inhibit histamin, kurang kembung, lega lah. So macam tu cerita dia. Okay, so untuk Alia Lovilia, Assalamualaikum, saya demam kemarin dia letih sakit kepala teramat sangat pukul 8 pagi sampai pukul 12 tengah malam. Apa masalah Tuan Azwan? Kalau demam kemarin dia letih, pening, sakit kepala teramat. Ni orang panggil histamin lah. Untuk Cik Alia Lovilia ni panggil histamin. Histamin intolerance. Biasa sekarang ni. Ini perkara biasa. Tambah-tambah sekarang ni semua demam virus sekarang ni. Histamin intolerance. Okey. Saya kata pening. Pening ni bila kita macam live sebelum ni dengan Dr. Ed live sebelum ni, dia meningkatkan jumlah endolymph fluid dekat kita punya bahagian dalam telinga, dekat kita punya vestibular tube. So bila ini berlaku sahaja, okey, bila vestibular tube kita banyak fluid, dia akan senang
merengsa kita, bukan merengsa, dia senang bagi kita punya hair cell dalam vestibular tube tu lebih sensitif. So ini akan trigger vertigo. So sakit kepala lagi mudah. Sakit kepala dia akan sakit dekat kita punya leher, lepas tu dia akan sakit kepala, rasa macam menekan kepala tu, menekan kepala, rasa berat macam pakai helmet yang ketat. Dekat otak kita dia tak ada saraf sakit. Kalau kita buka otak kita, kita tekan dengan pin ke apa semua, tak rasa pun. Cuma dia saraf sakit dekat permukaan, kat tempurung kepala kita ni, tempurung kepala kita ni dia ada saraf sakit. So bila kita ada masalah histamine intolerance ni dia boleh bawa air sekali. Dia boleh meningkatkan vascular permeability. So bila bermaksud vascular permeability ni, histamine ni boleh bawa air sikit kat situ, meningkatkan pressure dekat kita punya tempurung kepala. So itu akan menyebabkan rasa sakit kepala. So cara yang paling mudah untuk selesaikan binatang ni, makan ubat demam. Makanlah, kalau demam tu makan ubat demam. Lepas tu kalau rasa macam sakit kepala sangat, telah ibuprofen lah, senang, bagi lega sat, bagi relax. Ibuprofen ubat tahan sakit ni untuk sementara waktu. Ini je lah, kalau sesama makanlah cetirizine ataupun ubat sesama biasa, tak ada masalah. Lepas tu kalau macam okey, sekarang ni pattern batuk sekarang, dia batuk lama berminggu-minggu tau pattern sekarang. So apa yang paling terbaik saya buat adalah bagi je makan Montelukast sehari sebiji, 3 hari clear dah. Betul tak Dr. Ed? Macam ni je lah cara saya dah buat. Okey. Kalau bila tidur, Betul. okey. Kalau kadang bila tidur malam, sekejap. Okey. Kadang bila tidur malam, kadang-kadang tertiba bangun sebab rasa pedas keluar dari tekak. Lepas tu jadi panik lah. Pasal apa yang sedangkan dah lama tinggalkan cili. Okey. Untuk Cik Anis, masalah ni tak ada kaitan pun dengan cili tau. Tak ada kaitan pun dengan cili. So jangan nak pening. Walaupun tak makan cili, dia memang akan jadi macam ni. Ini maksud dia, orang panggil acid reflux time tidur. Acid reflux time tidur. Ataupun kita panggil silent reflux lah. Silent reflux. Benda simple je, tak susah pun. Bila kalau kita tak buat tips ni, tips dia simple saya. Ingat tips ni. Sebelum tidur kita minum air, lepas tu urut bagi sendawa sampai nafas rasa lawas, dah boleh tarik nafas lawas, baru tidur. Dan masalah Cik Anis Raini ni tak jadi. Lepas tu jangan lupa Half 5 Plus lah. Half 5 Plus ni dengan MBB, belajar betul-betul benda ni. MBB ni kena belajar betul-betul. Dan barulah kita boleh tidur yang berkualiti. Okey. Saya pernah kongsi Half 5 masa tahun 2021 tengah sakit. Alhamdulillah, syukur saya sembuh yang boleh bawa kereta perut sedap. Tapi pas tak kongsi Half 5, tak jaga makan, datang balik penyakit lama, tak boleh bawa kereta sebab panik balik. Silap saya jugalah. So Azwan ada tak suggest tak untuk saya makan plan Half 5 yang mana satu? Start balik Half 5, beli banyak-banyak sikit tau. Time ni belilah banyak-banyak sikit. Lepas tu ikut balik apa kontak dengan saya pun tak ada masalah. 012-503-7753. Saya tulis nombor telefon lah, senang. Saya orang lupa. Alang-alang dah okey dah dulu, sambung saja balik. Lepas tu dah okey 50 to 60% dah okey. Okey, saya terukis 50% to 60% dah okey dengan Half 5 Plus dengan MBB. Half 5 Plus ni asas saja tau. Asas. Dia bare minimum asas. Bila dapat 50-50%, campur dengan Happy D pula. Happy D campur Real B dengan workout. Workout ni kita ada grup khas kelolaan Tuan Razman kita yang tanya soalan tu, yang terbaik tu, yang paling sampai, paling handsome tu dah dia. Okey. Happy D ni macam tadi ada magnesium. Penting untuk orang yang ada masalah GGA ni. Penting, sangat-sangat penting. Sama yang Real B ni ada B12. Sangat penting untuk orang ada masalah GGA ni. Lepas tu baru kita workout. Baru kita workout boleh push. Habis saya dah dapat 70% to 80%, kita tambah microbal dengan Real C.
Yang ni mikroba ni untuk balancekan kita punya bakteria usus lagi proper. Dia probiotik tambah reaksi ni antioksidan untuk menghentikan kalau kita masih ada oxidation yang berlaku. Dan barulah kita boleh achieve sampai 95%. Baki 5% tu adalah kita punya disiplin. Magnesium trisilicate boleh amalkan ke? Tak. Itu jawapan dia. Ya betul. First time kena panic attack dulu memang rasa nak pitam dah. Okey. Asal tuan, kenapa saya selalu sembelit kalau membuang keras tu pun 4-5 hari baru boleh dapat membuang? Okey, untuk Cik Nenek Eda. Macam ni saja soalan dia. Macam ni jawapan dia. Submit gambar makan. Kalau dah amal hafal dah, submit gambar makan. Sebab kalau tak ada gambar makan, saya pun tak boleh tolong lah. Submit gambar makan. Bila dah submit gambar makan, saya adjust makan Cik Nenek Eda ni. Bagi makan tu dah betul dan tak ada masalah untuk buang, dan kita akan boleh buang hari-hari. Itu sahaja. Submit gambar makan ni penting. Sebab apa? Saya orang komplain lah, kata Half5 Plus ni bukan makan ni boleh pergi senang berak ke apa semua dah. Tu berapa nak kena praktis makan. Bagi betul pula. Yang ni orang kata sebab tak tahu, susah explain. Contoh kalau orang tu makan tepung. Tepung ni buat rengsa dekat kita punya usus, kerengsaan dekat kita punya usus. Ini menyebabkan leaky gut kita makin teruk. Makin teruk. Ini menyebabkan histamin kita makin tinggi. Histamin makin tinggi, gas makin banyak. Gas makin banyak, terutama metan, terutama nama jenis gas metan, ini akan menyebabkan berlakunya sembelit. Lepas tu kita makan pilih benda bagus macam mana sekalipun, selagi kita tak selesaikan asas salah makan kita sebab tak submit gambar makan, susah. Tapi kalau Nenek Eda submit gambar makan, kita boleh adjust makan dan dia akan okey. Hantar gambar makan je. Okey. Shopping birthday tax free. Duduk rumah happy, balik rumah start lah macam-macam. Okey. Rumah tu dia tak ada hantu. Selalunya macam ni, dia kata, oh, saya duduk rumah ni, saya jadi rasa gelisah, saya rasa tak sedap hati apa semua. Tapi bila saya keluar rumah, saya rasa relax. Ini biasalah, bukan rumah tu ada hantu. Rumah tu tak ada hantu. So, jangan takut. Rumah tu okey saja. Nah. Okey. Untuk redakan simptom histamin intolerance, sama tak cara dia macam nak release angin? Contoh, simptom ketak dada dan hidung. Okey, baik. Soalan Datuk Ismail memang sangat-sangat bagus. Okey, Datuk Ismail cakap bila kita berangin, okey, jadi kembung, lepas tu kita release gas, badan jadi okey kan? Betul tak? Jadi okey. Adakah ini cara untuk mengurangkan histamin? Tu dia soalan. Betul? Untuk meredahkan histamin intolerance. Memang ini cara dia. Sebab apa? Okey ya, contoh. Yang trigger kembung boleh kata makanan. Contoh makanan yang macam berjeruk ataupun benda yang macam cruciferous vegetable ataupun macam legum yang ada lektin apa semua tu, yang ni dia akan trigger histamin, penghasilan histamin. Histamin ni pula dia akan pergi balik dekat kita punya usus. Dia mempercepatkan metabolisme bakteria usus jenis coliform. Disebabkan bakteria jenis coliform ni sekarang ni dah dekat ada usus, dekat usus kecil dah ada, dekat ujung usus kecil pun dia dah ada. So dia akan release gas. Dan disebabkan gas ni berlaku dekat usus kecil, dia susah nak buang. Kalau dekat usus besar dia senang buang, dia akan jadi ketut normal. Tapi bila jadi kat usus kecil yang berselirat apa semua bagai ni, dia akan bloated lah, kembung. Dan bila kembung, tempoh jangka masa panjang, dia trigger chronic stress. Bila chronic stress pula, dia akan trigger, kalau orang ni jadi masalah low cortisol, dia akan trigger adrenaline, penghasilan adrenaline. Bila penghasilan adrenaline pula, dia akan trigger secondary histamine release. Dia akan jadi lagi kembung, lagi panik. Okey. So cara dia, orang kata first aid, apa yang perlu buat pada peringkat awal tu,
kita kena lagi release gas dulu, kena bagi sendawa. Sendawa lepas tu habis saja makanan ni proses, tak ada penghasilan histamin. Yang ni pun tak trigger, adrenaline pun tak trigger, tak adalah secondary histamine release. Selesailah masalah untuk sementara waktu. Tapi half-5 plus, lepas tu kena rawat khusus lah half-5 plus dengan MBB. Lepas tu dah okey 50% to 60%, ulang had tadi balik dah. Okey, baik. Kenapa bila gastrik kadang jadi kerap buang air kecil dan sakit pinggang belakang? Sebab adrenalin. Adrenalin sifat dia boleh menyebabkan kita kerap buang air kecil sampai satu masa dia bukan buat rasa satu perasaan kencing tak lawah. Nah. Okey, baik. Dr. Ed, ada macam mana adrenalin ni boleh trigger jadi masalah kencing tak lawah ni? Selalu orang jadi macam ni. Adrenalin dengan kencing tak lawas. Ya. Sekejap. Kena fikir kat ni. Kencing tak lawas. Okey, tak apa. Nanti kita get back kepada jawapan tu. Saya tengah fikir kaitan je. Kencing tak lawas. Weh, payah juga ni dari segi saintifik nak kaitkan juga ni. Allah, kita punya live ended ke? Ustaz,